Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. You are back with me for our next lesson. For the next three videos, for the next three lessons, I'll be doing on the three brothers of the English language. The three brothers, okay? Okay, the three brothers right here. What are the three brothers? We have pronoun, possessive determiner, and possessive pronouns. Yang ni bahasa Melayu ada, yang ni lagi dua tak ada in bahasa Melayu. So, our focus for the day is just the pronouns. The first one, level number 1, pronouns. Kata ganti nama. Apa maksud kata ganti nama? Dalam bahasa Melayu maksud dia kata-kata atau perkataan yang digunakan untuk menggantikan nama. Okay? So, pronouns. Kita takkan gunakan nama orang atau nama benda atau nama haiwan tu throughout sepanjang penulisan karangan. No, kita gantikan nama yang ada. Contohnya, satu karangan Mr. Haikal ialah seorang guru. Mr. Haikal bangun pagi pada pukul 5.30 dan Mr. Haikal mandi. Kemudian Mr. Haikal minum kopi dan Mr. Haikal pergi ke sekolah menaiki motosikal. Dan Mr. Haikal masuk ke sekolah dan mengajar. Mr. Haikal balik rumah pukul 3 petang. Mr. Haikal bersukan pada pukul 5 dan Mr. Haikal tidur pada pukul 12 malam. Ada tak karangan macam tu? No. Kita gantikan nama Mr. Haikal tu dengan perkataan-perkataan yang kita namakan sebagai pronouns atau kata ganti nama. Alright. So, dalam bahasa Inggeris, pronouns terbahagi kepada dua. Okay? Dalam bahasa Melayu tak. Bahasa Inggeris, pronouns bagi kepada dua. Okay? Kita ada, okay, ini pronouns bagi dua. Subject pronoun dan object pronoun. Apa maksud subject? Apa maksud object pronoun? Okay. Subject pronoun ialah kata ganti nama diri yang kita gunakan sebagai subjek. Macam saya selalu cakap, dalam satu ayat kita ada subject, kita ada verb, kan? Dan expansion. Objek pula apa? Objek ialah kata ganti nama yang kita gunakan sebagai expansion. Nampak tak? Subject, object. Subject, kalau dalam ayat, subjek dekat mana kedudukan? Subjek dekat hadapan, kan? Subject, SVE. So ni lah, apakah kata ganti nama yang kita guna sebagai subjek? Contohnya apa? Contoh yang pertama ialah I, saya. Contoh yang kedua adalah we, kami. Contoh yang ketiga adalah you, kamu, awak, engkau. Contoh yang keempat, he. Contoh yang kelima, she. Contoh yang keenam, it. Dan yang terakhir ialah they, mereka. Okey, dalam bahasa Melayu, perkataan-perkataan ni, okey, perkataan-perkataan ni semua, okey, kita namakan sebagai kata ganti nama diri lah. Kata ganti nama diri, kata ganti nama. Dan tak kira lah you guna dekat mana-mana pun dalam bahagian ayat you, dia tetap sama. Perkataan tu tak berubah. Contohnya saya. Saya suka makan nasi. Allah, tulisan sama. Okey? Nasi itu dimakan oleh saya. Nampak? Saya juga. Ni pun saya juga. Kat depan pun saya, kat belakang pun saya. Tapi bahasa Inggeris tak sama. Bahasa Inggeris, kalau you gunakan subjek tu dekat, kalau you guna pronouns tu dekat depan sebagai subjek, kat belakang dia jadi lain. Sebab tu nama dia tak sama. Subjek dengan objek. Okey, apakah objek pronouns untuk I? Objek pronouns untuk I ialah me. Okey, we. Apa pula subjek pronoun untuk we? Us. Okey. What about you? I love you. Nampak? Subjek pronoun untuk you tak berubah. He. Subjek pronoun untuk he adalah him. She, her. It tak berubah. Sama. It ialah it lah. They ialah them. Okey. Apa yang I nak you tahu ialah dalam ayat you akan gunakan
kata ganti nama untuk gantikan nama-nama tu lah. Contohnya, kebanyakan daripadanya adalah orang. Nampak? I, we, you, he, she. It ni pun boleh guna untuk orang, tapi untuk orang yang kita tak tahu jantina dia. Macam baby yang baru lahir, right? They, mereka. Biasanya kita guna untuk orang. Tapi it pun boleh guna untuk benda. Boleh digunakan untuk sesuatu perkara. Okay? So kita gantikan dengan subjek. Dengan pronoun, dengan pronoun ni untuk mempelbagaikan penggunaan perkataan dalam penulisan ayat you. Okay? Itu dalam penulisan. Dan you gunakan kata ganti nama bukan saja dekat permulaan ayat, tapi dekat belakang pun you guna juga. Contohnya, me, us, you ni semua you guna dekat belakang. I bagi satu ayat. Contohnya, she loves me. Dia, perempuan, love, sayang saya. So me kat belakang, bukan I. Betul tak? She loves I. Salah. She loves me. Ni us. They, mereka, love us. Okay? Mereka sayang kami. They, mereka, love us. Mereka sayang kami. You. Okay? He love you. Nampak? Dia, lelaki, sayang awak. Him pula. They, ataupun I lah. I love, loves. I love him. Saya sayang dia. Dia tu lelaki. Okay? She. I love her. Nampak? It loves. I love it. I love it. Saya sukakannya. They, them. Okay. He loves them. Okay. Penggunaan objek pronoun adalah selepas verb. Nampak? Ini semua ni sebenarnya kalau you tengok, ini adalah expansion. Sebab dalam expansion you boleh jumpa pelbagai jenis perkara. Dalam expansion ada nama tempat, dalam expansion ada kata nama. Dalam expansion nama tempat tu noun lah, noun. Kata nama kan? Kata nama tempat, ada orang, ada benda, ada perkara apa-apalah. Okey, dan juga ada kata nama. Me, us, you ni semua kata nama. Kata ganti nama iaitu pronouns object untuk menggantikan orang. Nampak? So, hafal benda ni, you kena hafal semua ni sebab you kena banyak guna dalam penulisan you. Okey. Contohnya, my family and I. Saya dan keluarga. My family and I went to the beach on Saturday. We go there by bus. Nampak? We, kami pergi. Yang menggantikan my family and I. We go there by bus. Okay lah. And then lepas tu you cakap pula, my sister love to eat ice cream. She always eats ice cream every day. She always eats ice cream. Okay, she always eats ice cream. Nampak tak? You gantikan my sister kepada she. Selain daripada boleh pendekkan penggunaan ayat, boleh kurangkan penggunaan bilangan patah perkataan my sister kepada she, you juga boleh pelbagaikan penggunaan perkataan dalam penulisan you. Okay? So that's all for today. Tugas you adalah untuk hafal benda ni, dan I akan bagikan latihan kepada you dan you cuba buat, cuba ingat. I maksudnya saya, me pun saya, tapi I kat depan, me kat belakang. Ingat ni semua tujuh, ingat ni semua tujuh. Alright? So that's all for today. Have a good day everyone. I see you tomorrow.